Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi ini, jadi hadirin sekalian, saya nak tanya, suara saya ni jelas ke tak jelas? Saya tak nak ulang 2-3 kali. Cek saya, okey tak okey? Tuan-tuan boleh bagi komen, clear tak clear suara saya ni? Okey. Jadi tajuk yang kita nak bahas ataupun kita bincang pada pagi ini berhubung dengan bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Kerana sebahagian daripada orang dia memetik kata-kata Imam Nawawi untuk menghalalkan, mengharuskan, membolehkan perkara-perkara ibadat, perkara-perkara bid'ah di dalam ibadat. Itu yang pertama yang saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Yang kedua ni berlaku muzakarah antara Ustaz Muhib dengan seorang sahabat. Lalu seorang sahabat itu sebut Imam Nawawi di dalam mentafsirkan bid'ah terbahagi kepada beberapa pembahagian. Di dalam mentafsirkan kullu itu, adakah kullu itu dengan maksud semua bid'ah ataupun sebahagian bid'ah sahaja yang termasuk di dalam dhalalah, sebahagian yang lain dianggap sebagai hasanah, iaitu bid'ah yang baik. Sebelum kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, Syarah Muslim dan beberapa kitab yang lain, sebenarnya para ulama khilaf di dalam menentukan masalah kullu di situ. Sebahagian ulama sebut bila kullu, tak semua bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada satu yang mahmudah ataupun hasanah. Bila sebut kullu, di sudut bahasa Arab semua. Adapun sebahagian yang lain seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka kata tak, kullu itu bukan makna semua. Yang dimaksudkan bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadat. Yang kata tak semua itu adalah bid'ah yang di sudut lughawi ataupun bahasa. Bila kita cek, kita kaji, kita mutalaah betul-betul, sama ada ulama yang kata kullu itu dengan makna semua bid'ah, ataupun ulama pendapat yang kedua kata kullu bukan makna semua. Bagi ulama yang kata bukan semua bid'ah itu sesat, yang tak sesat itu bukan maknanya di sudut ibadah ataupun di sudut istilah syarak. Yang dimaksudkan bid'ah yang dibolehkan itu, sebahagian ulama bahagikan 5, wajib, sunat, haram, harus, makruh, itu di sudut bahasa. Nanti kita tengok contoh-contoh dia. Jadi bila kita tengok, cek kedua-dua pandangan ulama, sama ada menterjemahkan kullu dengan makna semua ataupun kullu dengan makna sebahagian, semuanya sepakat di sudut bid'ah, di sudut ibadat itu semua bid'ah yang sesat. Mereka sepakat tak mana? Semua ibadah, bid'ah yang berkaitan dengan ibadah semua sesat. Yang tak sesat itu bid'ah di sudut bahasa. Nanti dia bagi beberapa contoh. Jadi kita baca. Sebab orang baca kalam Nawawi.
Kita tengok apakah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah dalalah, yakni sesat. Hadza 'amun makhsusun. Ini adalah merupakan umum lagi khusus. Maknanya bukan semua yang dimaksudkan bid'ah itu sesat bagi Imam Nawawi. Makhsusun, dia tertentu kepada bid'ah-bid'ah yang tertentu saja, bukan kata kullu tu semua. Nanti kita tengok perkataan satu persatu, perkataan Imam Nawawi. Ini am. Dia kata bukan khusus. Dia kata di sini am kullu bid'atin dalalah. Ini satu maknanya bid'ah yang umum. Makhsusun tertentu kepada bid'ah-bid'ah yang tertentu saja, bukan dikatakan semua bid'ah itu sesat. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksudkan di sini dia kata kebanyakan bid'ah. Dia tak kata semua. Dia tak kata semua. Okey. Qala ahlul lughati, berkata ahli bahasa, hiya kullu syai'in 'umila 'ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'ah itu ahli bahasa kata setiap sesuatu yang diamalkan di atas ketiadaan contoh yang terdahulu. Setiap sesuatu amalan ketiadaan contoh yang terdahulu. Yang terdahulu ni seperti apa? Amalan itu, ibadat itu tidak ada di zaman Nabi SAW dan juga tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Itu maknanya misalin sabiqin. Misal yang terdahulu. Lalu Imam Nawawi sebut lagi, qala al-ulama'u, telah berkata oleh ulama, al-bid'atu khamsatu aqsamin. Sebab tu Imam Nawawi tak kata semua bid'ah. Dia kata bid'ah itu pula dia ambil perkataan ulama terbahagi kepada 5. Maknanya kullu di situ bukan semua bid'ah. Sebab ada bid'ah yang maknanya yang dikeji oleh syarak, dan ada bid'ah yang dituntut, dibenarkan, diharuskan oleh syarak. Imam Nawawi kata al-bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah itu terbahagi kepada 5. Wajibatin wa mandubatin wa muharramatin wa makruhatin wa mubahah. Bid'ah yang wajib Imam Nawawi kata, yang mamdud, maknanya yang diharamkan, makruh, dan juga bid'ah yang harus. Tengok betul-betul apa contoh Imam Nawawi bawa. Bid'ah terbahagi kepada 5. Faminal wajibati nazmul adillatil mutakallimina li raddi 'ala al-mulahidati wal mubtadi'ina wa syubhi dhalik. Dia kata bid'ah yang wajib itu menyusun kaedah-kaedah, dalil-dalil mutakallimin, maknanya dalam ilmu kalam, bagi menolak orang-orang yang menentang dan orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam masalah apa? Di dalam masalah ilmu kalam. Susun kaedah, bukan ibadat. Bukan ibadat yang ibadat yang khusus. Susun kaedah-kaedah, dalil-dalil, hujah-hujah, nak rad. Nak tolak orang yang menentang dan juga golongan ahli bid'ah. Sebab masalah ibadat, dia terbahagi kepada 2. Pertamanya ibadat yang khusus. Yang keduanya ibadat yang umum. Ibadat yang khusus adalah ibadat yang nama ibadat itu disebut dalam Quran dan disebut di dalam hadis Nabi SAW. Disebut secara terang, jelas. Nama ibadat itu disebut dalam Quran, disebut di dalam hadis. Itu ibadat yang khusus. Adapun ibadat yang umum, dia tak sebut secara terang. Tetapi ibadat itu di dalam Islam ada. Kerana makna ibadat itu, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali. Ibadat itu sesuatu perbuatan yang dikasihi oleh Allah. Ibadat sesuatu perbuatan, perkataan yang dikasihi oleh Allah. Jadi umum. Yang Allah Ta'ala suka bila kita buat. Contohnya kita kata masalah zikir. Bila sebut masalah zikir, asas zikir itu ada. Kita nak berzikir di rumah ke, dalam masjid ke, kita kata apa dia tengah berjalan ke, tengah menaiki kenderaan, itu zikir kita boleh sebut di mana-mana sahaja tempat yang suci, kecuali di dalam tandas. Maka ibadat yang kita kata umum ini, maka asasnya ada. Adapun ibadat yang kita kata khusus, disebut nama dia terang.
seperti semayang, puasa, zakat, haji. Yang berkaitan dengan bid'ah ini adalah kita mencipta suatu ibadat khusus. Okey. Dia buat mari contoh ni, dia bukan buat mari contoh ibadat. Dia buat mari contoh menyusung ilmu. Dalil-dalil hujah-hujah nak tolak golongan yang menentang dan juga golongan ahli bid'ah. Okey, itu dibuat contoh. Tengok betul-betul apa yang dihuraikan oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi buat mari contoh apa dia pula? Tadi contoh yang wajib kan? Contoh yang mamdubah, iaitu yang disunatkan, tasnifu. Dia kata wa minal mandubati tasnifil kutubil ilmi, menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu. Bukan ibadah yang khusus. Wa bina'il madaris wa rabti wa ghairi dhalik, dan buat sekolah, buat sekolah. Dulu orang mengaji dulu bukan dalam sekolah. Jumpa Rasulullah ni, kalau Rasulullah duduk masjid, mengaji dalam masjid lah. Kalau duduk dalam rumah, Rasulullah bersabda, Rasulullah mengajar ceramah, di rumah lah, di padang pasir lah, atas kuda lah. Mana tak ada sekolah. Mengaji di zaman Rasulullah tak ada sekolah. Jadi buat sekolah itu adalah disunatkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, bukan di sudut ibadat yang khusus. Nampak? Wa minal mubahi tabassutu fil alwanil al-at'imati wa ghairi dhalik. Dan bid'ah yang harus pula memperbaikikan jenis makanan. Bid'ah yang harus pula memperbagaikan jenis makanan. Dulu mungkin kita kata makan roti, kurma, makan daging bakar dan sebagainya. Kita kata gulai tempoyak patin tak ada. Apa ada lagi? Roti jala, cicah dengan kari tak ada zaman Nabi. Kita buat salah tak salah? Tak salah. Kita nak makan roti jala, cicah dengan kari tak salah. Walaupun termasuk dalam bid'ah, ini bid'ah yang diharuskan sebab dia bukan merupakan suatu jenis ibadat. Wal harami, dia kata yang haram dan juga makruh juga pula, zahirani zahirlah. Bid'ah yang haram, makruh ni benda-benda, sesuatu benda yang haram dan sesuatu benda yang mendatangkan makruh ini adalah dia kata terang. Benda-benda yang, sebutlah apa sahaja benda-benda yang tak dibuat di zaman Rasulullah tu yang berkaitan dengan perkara haram dan makruh ni, maka itu bid'ah juga. Disebut oleh Imam Nawawi. Jadinya Imam Nawawi buat mari contoh bukan jenis ibadat. Sebahagian orang dia faham di sudut ibadat. Imam Nawawi mengharuskan ibadat, melakukan bid'ah di dalam ibadat. Sebab tu dibagi kepada dua, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk, bid'ah yang baik. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dan mana-mana ulama, dia bukan berkaitan dengan ibadat, dia bid'ah di sudut bahasa. Imam Nawawi bawa mari contoh satu-satu, tak ada kaitan langsung dengan ibadat. Adapun berkaitan dengan ibadat, tambah ibadat, cipta ibadat, buat ibadat baru, iaitu ibadat yang khusus, semuanya bid'ah. Sama ada kullu itu diterjemahkan dengan semua ataupun kullu itu diterjemahkan dengan sebahagian. Lalu Imam Nawawi kata apa lagi? Wa qad awdahtul mas'alata bi adillatiha al-mabsutati fi tahzibil asma'i wal lughat. Aku telah terangkan masalah ini dengan dalil-dalilnya secara luas di dalam kitab Tahzibil Asma' wal Lughat. Ada satu kitab lain lagi, lebih jelas daripada Syarah Nawawi. Ini Syarah Nawawi, Syarah Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kalau nak terang dan jelas lagi, tengok Tahzibul Asma' wal Lughat yang disebut oleh Imam Nawawi. Dia kata dalam kitab tu aku terang lebih panjang, lebih jelas, berserta dengan dalil-dalil. Waqad awdahtul mas'alata bi adillatiha al-mabsutati fi tahzibil asma'i wal lughat. Aku telah terangkan, nyatakan masalah ini dengan dalil-dalil yang panjang di dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat. Fa idza urifa ma dzakartuhu ulima anna al-haditha min al-'amil makhsus. Bila diketahui apa yang aku sebut, fa idza urifa ma dzakartuhu,
apabila diketahui apa yang aku sebut, ulima diketahui annal hadits minal amil makhsus. Hadis itu kullu bid'atin dhalah itu adalah hadis yang umum. Maknanya bukan semua bid'ah, dan tertentu bid'ah-bid'ah yang tertentu sahaja termasuk dalam sesat. Yang kata bukan semua itu apa dia? Yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi 5 tadi, iaitu di sudut bahasa. Contohnya Imam Nawawi bawa. Imam Nawawi bawa. Makhsus dia kata. Wa kadzalika ma ashbahahu minal ahadithi waridati wa yu'ayyidu ma qulna qaulul Umar bin Khattab. Lalu dan seumpamanya hadis-hadis yang datang menceritakan tentang bid'ah, untuk mengukuhkan pandangan aku, Imam Nawawi kata, dia bawa mari perkataan Sayyidina Umar. Untuk mengukuhkan perkataan aku, Imam Nawawi kata, bahawa bid'ah itu bukan semua sesat. Ada yang bid'ah yang tak sesat, yakni bid'ah di sudut lurah. Sebab dia bawa mari pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai daripadanya. Fit tarawih, dia bawa mari contoh perkataan Umar tentang tarawih, ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah tarawih. Tarawih yang dibuat di zaman Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah ada tarawih, tetapi tidak dihimpunkan di atas satu qori, satu imam. Mereka buat masing-masing. Kalau ada imam pun 2-3 orang, tapi tak disatukan, tak digabungkan dalam satu jemaah. Zaman Sayyidina Umar masyhur, Imam Nawawi juga memetik perbuatan dan perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini dipanggil semua ahli jemaah dan dilantik seorang imam, lalu jadi satu jemaah sahaja. Bila Sayyidina Umar buat macam tu, lalu Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah ni. Bukan maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu an melakukan perbuatan bid'ah. Itu yang pertama. Dan bukan pula Sayyidina Umar memuji perbuatan bid'ah. Yang dimaksudkan perbuatan bid'ah di sisi Sayyidina Umar adalah di sudut bahasa, kerana asal tarawih itu ada di zaman Nabi. Asal tarawih itu ada di zaman Nabi. Sebab tu kita kata benda yang umum, yang ni yang dimaksudkan di dalam masalah bid'ah di sini, maknanya di sudut umumnya tarawih itu ada. Cuma tidak disembahyang di atas seorang imam, satu qori. Masing-masing pakat buat. Jadi Sayyidina Umar campurkan, gabungkan, lantik seorang imam, semua sembahyang sekali. Lepas itu Sayyidina Umar kata, sebaik-baik bid'ah hak ni. Bukan di sudut ibadat, di sudut bahasa. Kerana tarawih itu memang dah ada. Tengok tuan-tuan, tengok betul-betul. Imam Nawawi ambil perkataan Sayyidina Umar. Wala yamna'u min kaunil hadisi 'aman makhsusan. Dihurai lagi apa yang disebutkan tadi tentang masalah kullu itu. Diambil perkataan Sayyidina Umar. Apakah yang dimaksudkan Sayyidina Umar? Apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar adalah bid'ah di sudut bahasa, bukan ibadat. Sebab dalam hadis-hadis yang lain, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sayyidina Umar pun tahu hadis ini. Man ahdasa fi amrina falaisa minhu fahuwa raddun. Sayyidina Umar pun tahu. Takkanlah sahabat nak buat benda bid'ah. Jadi Imam Nawawi kaitkan dengan mengukuhkan pendapat dia terbagi kepada 5 tadi, dikaitkan dengan perkataan Sayyidina Umar. Yang dimaksudkan di sini bid'ah di sudut bahasa, bukan di sudut syariat. Tadi saya ada sebut Imam Nawawi kata nak tahu lebih panjang, tengok Tahzibul Asma' wal Lughat. Tengok kitab ni pula. Imam Nawawi, kita bahas perkataan Imam Nawawi tentang pemahaman di sudut bid'ah. Saya tak ambil lah ulama-ulama lain seperti Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam, tak payah. Sebab orang Malaysia ni dia kagum respect tentang pandangan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi ni dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan juga Imam Nawawi juga dikatakan dia Asy'ariyah. Tak apa, kita ambil yang Imam Nawawi je, tak payah ambil ulama-ulama lain pun tak apa.
Walaupun nak membahaskan tentang masalah bid'ah ni panjang, tetapi apa yang diwawarkan, ada individu dan pihak mengambil perkataan Imam Nawawi, lalu disalah tafsirkan. Jadi kita tengok di sini lagi dalam Tahzibul Asma' wal Lughat, dia kata jilid yang ketiga muka surat 36. Kalau dalam kitab saya ni, cetakan saya, jilid yang ketiga muka surat 36. Dia kata apa? Fasal tentang bid'ah, al bid'atu bi kasril ba'. Baca dengan baris bawah tu. Fi syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah di sudut syarak, dia kata mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut lagi sesuatu yang dicipta, direka, dibuat, yang perbuatan yang dicipta, dibuat itu yang tak ada zaman Nabi. Tengok. Wahya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Dia pula bid'ah itu terbagi kepada hasanah dan qabihah. Bid'ah yang baik dan yang buruk. Yang buruk tu apa dia tu? Bukan masalah ibadat. Bukan masalah ibadat yang khusus sebagaimana yang disebutkan tadi di sudut lughah. Dia bagi contoh lagi macam tadi juga, cuma lebih panjang. Qala Syekhul Imam, dia sebut, dia ambil perkataan apa? Imam Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam. Dia ambil apa dia? Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam rahimahullahu taala radhiyallahu anhu fi akhiril kitabil qawaidi. Dia ambil di penghujung perbahasan kitab Qawaid. Imam Nawawi pula menakalkan pandangan Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam di dalam kitabnya Al-Qawaid. Al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mamdubatin wa makruhatin wa mubahah. 5 hak kita sebutkan tadi. Okey. Lalu dia buat mari contoh lagi lah. Dia kata wal bid'u al wajib lil bid'il wajibati amsilatun. Bagi bid'ah-bid'ah yang wajib itu ada beberapa contoh. Tengok di sini dia buat mari contoh ibadat ke tidak. Macam tadi juga, cuma lebih panjang. Minha al istighalu bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah ta'ala wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk di dalam membahaskan ilmu nahu. Nak faham Quran hadis ni kena ada nahu, saraf, balaghah, mantiq, ilmu alat itu kena tahu. Jadi sibuk dengan ilmu tu bagi para ulama, maka dia wajiblah. Mujtahid dia wajib. Tengok, dia bukan buat contoh ibadat yang khusus, sibuk di dalam ilmu nahu. Kerana dengan ilmu nahu itu dapat memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Zalika wajibun, yang demikian itu adalah wajib. Lianna hifdz syari'ati wajibun, kerana memelihara syariat itu adalah wajib. Memelihara syariat adalah wajib. Nak faham syariat mesti daripada Quran dan hadis. Nak faham Quran dan hadis mesti melalui ilmu saraf dan juga ilmu-ilmu alat. Tengok contoh tu, bukan contoh ibadat yang khusus. Wala yata'atta hifdzuha illa bidzalik, tidak dapat memelihara ilmu syara', ilmu Quran hadis melainkan dengan ilmu qawaid tadi. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dia buat mari kaedah. Kaedah fiqh, sesuatu itu tidak sempurna melainkan dengannya, maka benda itu menjadi wajib. Nak faham Quran ini wajib. Bagi maknanya Quran hadis ini wajib. Jadi nak faham Quran ini kena dengan ilmu nahu. Ilmu nahu menjadi wajib. Itu bagi orang ulama lah. Macam kita orang awam ni, padan nak ulama bagi tahu kepada kita, kita peganglah. Tengok dia buat mari contoh apa dia. Lepas tu hifzul gharibil kitabi wa sunnati minal lughah. Maknanya kita hafal kalimah-kalimah yang gharib daripada Quran dan hadis. Tengok contoh dia. Dan yang ketiga, tadwinu usuluddin wa usulul fiqh, menyusun ilmu-ilmu usul agama dan juga ilmu-ilmu usul fiqh. Menyusun ilmu-ilmu usul fiqh tak ada di zaman Nabi. Usul fiqh, usul tauhid, usul tafsir,
usul hadis ni tak ada zaman Nabi, susun ilmu itu juga wajib. Nak bagi faham hadis, kena ada ilmu usul hadis ataupun mustalah hadis. Mana ada contoh satu pun contoh berkaitan dengan ibadat. Warabi'u, yang keempat pula Imam Nawawi kata al-kalamu fil jarhi wat ta'dil. Menyusun ilmu jarah wa ta'dil. Bagaimana seseorang perawi itu dijarahkan oleh ulama dan juga dita'dilkan oleh ulama. Nak terima hadis itu sebahagiannya kena tengok perawi, selain daripada matan kena tengok perawi. Perawi itu dijarahkan oleh ulama ataupun dita'dilkan oleh ulama. Ilmu jarah wa ta'dil ni wajib. Kalau tidak, macam mana kita nak mengetahui tentang hadis sahih tak sahih? Wa tamyizus sahihi minas saqim. Untuk membezakan ilmu jarah wa ta'dil ini, untuk membezakan hadis itu sahih dan juga hadis itu dhaif. Wa qad dallat qawaidus syari'ati ala anna al-hifdz asy-syari'ati fardu kifayatin fi ma zada 'ala muta'ayyin. Dia kata telah menunjukkan kaedah-kaedah fiqh memelihara syariat itu adalah fardu kifayah. Yang lebihnya adalah fardu kifayah, lebih daripada fardu ain. Fardu ain ni macam orang awam, dia kena tahu sembahyang sekadar hak yang wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ilmu yang sekadar membolehkan dia sembahyang. Dia nak sembahyang macam mana? Sekadar ilmu membolehkan, menyebabkan dia reti sembahyang, perkara batal sembahyang, perkara-perkara yang fardu dalam sembahyang, hak tu wajib bagi dia. Hak perkara yang atas-atas tu, yang panjang-panjang tu tak wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji, maknanya benda asas untuk membolehkan dia beramal. Itu bagi orang awam wajib. Adapun benda-benda yang seni, benda-benda yang lebih dalam, lebih lebar, lebih panjang, lebih luas, itu kewajipan para ulama, fardu kifayah. Tengok. Dia buat mari contoh. Wala yata'atta dhalika illa bima zakarnahu. Tak boleh nak dapat melainkan kena ada kaedah tadi, nak faham ilmu hadis tadi kan. Dia kena ada usul-usul hadis tadi. Ilmu jarah wa ta'dil. Itu baru boleh faham ilmu hadis. Ini dia buat mari contoh bid'ah yang wajib. Dia buat mari contoh bid'ah yang wajib. Wajib bid'ah ni. Bukan ada kaitan dengan ibadat pun. Menyusun ilmu-ilmu nahwu, ilmu jarah wa ta'dil ni tadi, bukan kaitan dengan ibadat yang khusus. Walil bid'ahil muharramati amsilatun. Ada pun bid'ah yang haram pula, ada beberapa contoh. Minha mazahibul qadariyah. Qadariyah, dia kata suatu bid'ah yang haram. Jabariyah, murji'ah, mujassimah. Mujassimah ni apa dia? Orang yang menyamakan Allah dengan baharu, mentajsimkan Allah. Ni pun saya dah bahas dah di dalam masalah perbahasan akidah. Kalau kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasul, tangan ke muka ke, Allah Ta'ala saja yang mengetahui, itu tak dipanggil mujassimah. Mujassimah ni menyamakan seratus Allah Ta'ala tu dengan baharu. Ini tak sama. Bila dah sebut mujassimah ni, kita hurai panjang sikit, walaupun dah hurai banyak kali dah. Kenapa orang boleh menterjemahkan kalam itu berkata-kata? Orang yang tak setuju dengan pandangan ulama golongan salaf yang dituduh sebagai Wahabi, dia boleh terjemahkan kalam. Bila kalam berkata-kata, mesti dengan mulut. Dalam mulut tu ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada anak lidah. Takkah dia menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu? Mendengar, mesti ada cuping telinga, anak telinga, lubang telinga, gegendang telinga. Kenapa dia boleh menterjemahkan sama mendengar? Mendengar mesti dengan telinga. Melihat mesti dengan mata. Ada kelopak mata, mata hitam, mata putih. Kalau melihat mesti dengan mata. Manakah tidakkah dia menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu? Dia akan jawab, tak. Kita pun, tak. Dia akan kata, tak, kami tak menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Kita pun kata, tak. Kita kata ada tangan yang diketahui oleh Allah. Kita pun tak menyamakan. Jangan duk menuduh. Okey, sambung lagi. Tak nak bahas masalah akidah ni, kita nak bahas masalah bid'ah. Takut jadi panjang. Sebab orang duk jual nama apa tadi, Imam Nawawi tadi. Dia buat mari bid'ah yang haram itu, dia ambil contoh apa dia? Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Waraddu ala haula'i minal bid'ahil wajibah. Menolak pandangan-pandangan mereka ini adalah bid'ah yang wajib. Bukan buat mari masalah ibadat. Kita menghuraikan, membahaskan, mengemukakan dalil-dalil nak rak balik.
golongan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, ini adalah merupakan satu benda yang wajib. Ini contoh bid'ah yang dibawa mari oleh Imam Nawawi berkaitan dengan bid'ah yang diharamkan. Okey. Kita tengok pula bid'ah yang harus. Yang disebut oleh Imam Nawawi, walil bid'ahil mandubatil amsilatun. Bagi bid'ah-bid'ah yang disunatkan pula. Sebenarnya dia ada sunnatun mamdubah, ini dia ada beza dari sudut istilah usul fiqhnya. Kalau sunat ni yang dilakukan oleh Rasulullah, yang sentiasa dibuat oleh Rasulullah. Kalau kita kata mamdubah ini suatu benda yang sunat tapi tidak dilazimkan. Kita tak nak bahas di sudut bahasa tu. Tetapi tak apa, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Seperti dia kata apa dia, ihdatsur rubuti wal madaris wa kullu ihsanin lam ya'had fil asril awal. Buat sekolah dan sesuatu benda yang baik, bina sekolah bagaimana yang disebutkan tadi. Bukan dari zaman Nabi. Mengaji ni jumpa Nabi mengaji. Nabi duduk dalam masjid ke, di rumah ke, di padang pasir ke, mengaji. Tak ada sekolah. Buat bid'ah tu, buat sekolah itu bid'ah. Dia kata bid'ah yang disunatkan. Wa minhat tarawihu. Sebahagian daripada bid'ah ni sembahyang tarawih secara berjemaah. Tadi pun kita sebut asal tarawih ada zaman Rasulullah, tapi kita lantik seorang imam. Yang tu dikata bid'ah. Bid'ah di sudut bahasa. Wal kalamu fid daqaiqit tasawufi wa fil jadali. Dan membahaskan kesenian ilmu tasawuf. Itu sunat. Hak wajibnya kita kena tahu lah. Benda-benda hasad, dengki, semua riak, takabur. Hak tu asas kita kena tahu. Hak tu wajib lah untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah dalam hati tu. Sifat yang 10 tu kan. Adapun perbahasan, perbicaraan secara yang halus-halus, seni-seni, hak tu tak termasuk dalam wajib dah. Dia kata bid'ah yang sunat je. Bid'ah juga. Bid'ah yang sunat. Tengok contoh yang dibuat oleh Imam Nawawi. Wa minha jam'ul mahafili li istidlali fil masaili in qusida bidzalika wajhullah ta'ala. Buat suatu perhimpunan berbincang untuk mengemukakan dalil-dalil yang qasadnya adalah kerana Allah. Buat perjumpa, buat kita kata muzakarah ilmu. Panggil para ulama, kemukakan hujah, dalil. Maka ini juga dibenarkan. Termasuk dalam bid'ah. Sebab zaman Rasulullah tak ada bab agama datang wahyu. Tak ada nak mesyuarat-mesyuarat, bincang-bincang ni tak ada. Kalau kita buat boleh. Lalu wal lil bid'ahil makruhah. Dan bid'ah-bid'ah yang makruh, amsilatun, dia ada beberapa contoh. Seperti dia kata menghiasi masjid dan juga mushaf. Mushaf sekarang zaman Nabi ni contohnya cantik, warna-warni. Kadang-kadang orang buah kulit, mengulitkan dia, letak kulit apa dia binatang. Bid'ah juga ni. Sebab zaman Nabi mana ada cantik Quran macam ni, warna-warni. Boleh. Tengok. Dia kata di sini apa dia? Tidaklah jadi haram disebut di sini. Dia kata kalau berhias, menghiaskan masjid-masjid, cantik-cantik Quran itu, dia kata apa dia? Termasuk dalam makruh. Termasuk dalam makruh dia kata. Bukan ibadat yang khusus juga. Walil bid'ai al-mubahati amsilatun. Dan juga termasuk di dalam bid'ah yang harus ada beberapa contoh, minha daripadanya al-musafahah aqibas subhi wal asri. Bersalam-salaman selepas sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Bid'ah juga. Tetapi bukan ibadat yang khusus. Yang ni tak termasuk di dalam benda yang diharamkan. Wa minha at-tawassu'u fil lazizi minal ma'kuli wal masyaribi. Maknanya memperbagaikan makanan dan juga minuman, wal malabisi, dan juga pakaian, dan tempat tinggal, wal masakin, tempat tinggal. Maknanya dulu ada makanan-makanan di zaman sekarang ni tak ada di zaman Nabi. Minuman pun sama, pakaian pun sama yang tak ada di zaman Nabi, itu diharuskan. Bukan berkaitan dengan ibadat yang khusus. Tengok Imam Nawawi sebut jelas kan. Nak kait dengan Imam Nawawi, baca semua. Jangan pakai tebuk-tebuk je. Lepas tu pula Imam Nawawi bawa mari contoh lagi. Sebelum tu saya nak baca kitab ni, Al-Bid'ahul Munkarah, Dr. Wahbah Zuhaili. Dia pun memetik perkataan Imam Nawawi juga, membahagikan 5 ini
membahagikan bid'ah itu terbahagi kepada 5. Okey, saya cuba ringkaskan apa yang telah dihuraikan oleh oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Maknanya seorang ulama yang masih berpegang dengan mazhab, tak terkeluar daripada mazhab yang 4. Dia sebut apa dia? Wal waqi'u anna hadhihi al-taqsimat as-sa'idati 'inda al-aghlab al-ulama'i tatatabaqu ma'al bid'atil lughawiyah. Di sudut realitinya, hakikatnya pembahagian yang dikemukakan oleh ulama oleh kebanyakan ulama tentang terbahagi kepada 5 perkara tadi adalah bid'ah lughawi. Bukan di sudut syarak. Setelah dia mengemukakan pandangan Imam Nawawi dan beberapa ulama yang membahagikan bid'ah itu terbahagi kepada 5, wajib, sunat, harus, haram, makruh, dia kata ini di sudut lughawi. Sebab orang nak kata, ini dia faham sendirilah. Tak, ulama faham macam tu. Kadang-kadang orang duk balah dengan ustaz, dia duk khilaf dengan Ustaz Muhib ni, dia kata orang Arab tak faham bahasa Arab. Kalau nak kata Ustaz Muhib tak faham bahasa Melayu tu, saya boleh terima. Tapi kalau tak faham bahasa Arab tu, payah. Sebab kita baru duk mengaji ana anta antum ana nahnu. Lepas tu tiba-tiba kita condemn orang Arab dengan bahasa dia. Itu tak kena. Kalau nak tahu boleh tak boleh, hebat tak hebat, berdebat secara terbuka Ustaz Muhib dengan orang hak condemn dia tu dalam bahasa Arab, kita nak tengok lagu mana dia pakar tak pakar bahasa Arab. Sebab dia duk condemn orang. Okey ya. Dia kata ini bid'ah lughawi wa hiya a'ammu minasy syariah. Bid'ah di sudut bahasa itu lebih umum daripada bid'ah di sudut syariah. Wa hiya ma kanat kharijatan an naw'il ibadat, yang terkeluar daripada bahagian ibadat, bukan bab ibadat. Bab ibadat, kalau cipta ibadat, buat ibadat, reka ibadat, semua bid'ah yang keji, mazmumah, munkarah, yang berkaitan dengan ibadat. Dr. Wahbah Zuhaili pun kata terkeluar daripada syariat. Yang tu dipanggil bid'ah yang mungkar. Wa hadza ma aradahu Umar radhiyallahu an hina jama'an nasa ala imamin wahidin. Inilah yang dikehendaki oleh Umar yang ketika dia menghimpunkan manusia di atas satu imam. Wa qala ni'matul bid'atu hazihi. Tengok, saya dah sebut dah tadi. Sebaik-baik bid'ah yang ni, maknanya bid'ah di sudut bahasa. Bukan bid'ah di sudut istilah syarak. Imam Nawawi pun faham lagu tu, tapi orang duk jual, duk pusing kuana pendapat Imam Nawawi. Dia pun kata macam tu. Kalau saya tak buat keluar bid'ah munkarah, mungkin orang kata saya faham sendiri, saya tak faham bahasa Arab, saya tak pakar bahasa Arab. Saya tengok ulama Arab surai macam tu. Ulama Arab surai macam tu. Dia buat mari pula, dia kata di sini yang dimaksudkan bid'ah oleh Sayyidina Umar, kata-kata Sayyidina Umar dan pembahagian 5 perkara tadi, maka itu adalah di sudut bahasa, bukan di sudut istilah syarak. Okey, kita baca sikit lagi. Sebelum kita mengemukakan beberapa contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tentang masalah bid'ah di sudut ibadat. Wa ta'riful aslamu lil bid'ah, definisi yang selamat berkaitan dengan perkara bid'ah ini, kama qarara al-Imamul Malik rahimahullah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, wasara Syatibi ala manhajihi, dan telah mengikuti oleh Imam Syatibi akan manhaj Imam Malik. Imam Syatibi pula ambil pegangan kaedah yang dipegang oleh Imam Malik. Imam Syatibi ambil kaedah yang disebut oleh Imam Malik tentang bid'ah ini, lalu dihurai di dalam kitabnya Al-I'tisam. Annal bid'ata la takunu illa mazmumatan. Imam Malik kata bid'ah itu tidak akan berlaku melainkan yang dikeji. Tak ada bid'ah hasanah. Kalau kata hasanah yang baik, itu di sudut lughah. Ingat betul tu, di sudut lughah, bukan di sudut ibadat, bukan di sudut istilah syariah. Wahya tariqatu fid din mukhtara'ah, iaitu satu jalan berkaitan dengan agama yang direka-rekakan, disandarkan kepada agama. Ibadat itu dikatakan ibadat itu ada dalam agama, padahalnya tak ada. Tak ada, di zaman Nabi tak ada buat. Tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bi tariqati syar'iyyah, iaitu sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan hukum syarak yang diqasadkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
dikosakkan untuk melakukan ibadat di dalam syariat. Dikosak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dianggap itu suatu ibadat. Ai la asla laha fi syariah, padahalnya benda tu tak ada dalam syariat. So, suatu amalan yang dianggap ibadat, yang dianggap suatu amalan yang baik, yang dianggap suatu amalan yang ada dalam agama, padahalnya Imam Malik kata tak ada. Di sudut asal dalam agama tak ada. Innama tashbihuha min ghairi an takuna fil haqiqah kadzalika. Maknanya di sudut hakikatnya benda tu tak ada, tidak ada asalnya. Bal hiya mu'aridatun laha, bertentangan dengan syariat. Wala tusamma bid'atan illa idza adda al-mukallafu zaidu ala annahu ibadatun yataqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Tidak dinamakan sesuatu bid'ah itu melainkan seseorang mukallaf dia menambah suatu ibadat. Ibadat itu tak ada zaman Nabi dan tak dilakukan oleh para sahabat. Dia tambah ibadat di atas tujuan dan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang nampak comel lah. Perbuatan tu nampak macam agama tetapi dia bukan agama. Wa bi ibarati ukhra, ibadat yang dikata di sini, ibarat yang lain, contoh yang lain Ibn Rajab Al-Hambali, bagi Ibn Rajab Hambali, al-bid'atu ma uhditha mimma la asla fi syariah yadullu alaihi. Maknanya diambil pendapat Ibn Rajab Hambali, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada asal bagi syariah yang menunjukkan kepadanya. Amma ma kana lahu aslun yadullu alaihi, adapun sesuatu yang ada asal, falaisa bid'atan syar'an. Bukan itu merupakan bid'ah di sudut syarak kalau ada asal di zaman Nabi. Wa in kana bid'atan lughatan. Boleh disebut sebagai bid'ah yang dia adalah merupakan bid'ah di sudut bahasa sahaja. Tetapi bukan di sudut syarak. Kalau benda tu ada asal. Kalau tak ada asal, bid'ah di sudut syarak. Kalau ada asal, maka bid'ah itu di sudut lughah. Okey, saya baca sikit lagi pendapat Imam Dr. Wahbah Zuhaili di dalam maksud menghuraikan bid'ah di sudut bahasa dan juga bid'ah di sudut syarak. Saya cuba ringkaskan panjang ni. Lalu dia ambil lagi, tuan-tuan boleh baca kitab ni secara keseluruhan. Saya cuba nak ringkaskan. Maksud dia sama je. Summa wajatul Imam Asy-Syaukani, aku dapati Imam Syaukani yuraddu ala man qassamal bid'ata ila khamsati aqsamin. Dia kata dia sendiri bersama dengan Imam Syaukani. Dia kata aku jumpa pandangan Imam Syaukani. Imam Syaukani menolak pembahagian bid'ah itu terbahagi kepada 5. Summa wajadtul Imam Syaukani yuraddu ala man qassamal bid'ata ila khamsati aqsamin. Aku dapati Imam Allamah Syaukani tolak pandangan yang kata bid'ah itu terbahagi kepada 5. Wa ila man amala amalan alaihi amru syar'i fahuwa sahihun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang mana amalan itu ada di dalam syarak, fahuwa sahihun, itu adalah amalan yang sahih. Wala yuqalu hadhihi bid'atun hasanatun. Ini tidak dipanggil bid'ah yang hasanah sebab itu memang ada dalam agama. Limu'aradati dzalika lil umumi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Kerana apa? Disandarkan kerana bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Okey, saya nak buat kesimpulan sikit sebelum sambung kitab-kitab yang lain. Bagi ulama yang kata kullu itu dengan makna semua, betul. Jangan kata dia tak faham bahasa Arab. Sebab Allamah Syaukani orang alim bahasa Arab. Dr. Wahbah Zuhaili pun orang Arab yang faham bahasa Arab. Jangan kata dia tak faham bahasa Arab. Bagi ulama yang kata kulu tu dengan makna semua, jangan duk kata ni tak faham bahasa Arab, dia ni Wahabi punya tafsiran, jangan cakap macam tu. Banyak lagi bukti-bukti yang kita boleh kemukakan kulu itu dengan makna semua. Yang kedua, bagi ulama yang kata kulu bukan semua, dia buat mari contoh adalah bid'ah di sudut bahasa sebagaimana yang dibahagikan oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain, Ibn Hajar dan sebagainya. Itu di sudut lughah.
Sebenarnya mereka sepakat kalau tentang masalah ibadat, semuanya dalalah. Sama ada ulama membahagikan kulu dengan makna semua, yang mentakrifkan kulu dengan makna semua, ataupun membahagikan kulu dengan makna beberapa bahagian, mereka sepakat tentang bab syarak ni semuanya dalalah dan juga munkarah. Yang bahagi itu di sudut bahasa. Yang kata ada 5 itu di sudut bahasa. Dengar, jelas dia sebut di sini. Okey, Imam Nawawi pula tengok. Dalam fatwa Nawawi, duk jual nama Imam Nawawi sebut apa? Kalau bab orang ambil contoh musafahah. Selepas sembahyang subuh dengan sembahyang asar. Ini bukan satu kita kata ibadat yang khusus. Asal salam itu memang ada. Sama ada seluar sembahyang atau sama ada sebelum dekat sembahyang ataupun selepas sembahyang. Tengok dia kata di sini, al-kalamu ala musafahati ba'da salati. Perbahasan tentang bersalaman selepas sembahyang. Mas'alatun. Hal musafahatu ba'da salati al-'asri wa subhi fadilatun am la? Adakah ada suatu fadilat ataupun tidak? Salam selepas subuh dan sembahyang asar. Selepas sembahyang asar. Al-jawabu al-musafahatu sunnatun 'inda at-talaqi. Salam itu kalau ketika bertemu sunat. Wa amma takhsisul nasi laha ba'da hataini salataini fa ma'dudun fil bid'il mubahah. Dia kata ada pun mengkhususkan sembahyang selepas asar, selepas subuh ini bid'ah juga. Selepas apa sembahyang apa tadi? Subuh dan juga sembahyang asar. Dia kata wa amma takhsisul nasi laha ba'da hataini salataini. Selepas dua sembahyang tadi, subuh dengan asar, fa ma'dudun, maka dikira minal bid'il mubahati. Dikira sebagai bid'ah yang harus. Annahu in kana hadha syakhsu qad istama'a huwa wa huwa. Kalau dia dah berimpun dah bersalam dah sebelum sembahyang tadi, dia dah salam dah, sepatutnya tak payah salam. Bersalam ini ketika bertemu. Setelah bertemu dia salam dah. Lepas sembahyang tak boleh, tak perlulah dia bersalam, tapi dia nak sembahyang, dia nak salam lagi lepas sembahyang subuh dan sembahyang asar. Bid'ah dia kata di sini, tetapi bid'ah yang harus. Bukan maknanya ibadat yang khusus. Fahuwa bid'atun mubahatun kama qila wa idza kana lam yajtami'a fahuwa mustahabbun li'annahu al-ibtida'u liqa'i. Kalau tak bertemu lagi lepas sembahyang baru salam, sunat. Kalau dah bertemu, dah salam dah, lepas sembahyang salam lagi, bid'ah yang harus. Tengok, dia bukan sebut masalah ibadat yang khusus. Sebelah aja tuan-tuan, bukan surat sebelah aja. Bab sembahyang raghaib. Kita tengok di sini. Hak ni bab sembahyang ni adalah merupakan ibadat yang khusus. Dia kata bid'ah, bab sembahyang yang raghaib pula. Tengok Imam Nawawi kata, mas'alatun salatu raghaibi al-ma'rufati fil awwali lailatil jum'ati fi awwali lailati jum'atin min rajabin hal hiya sunnatun wa fadilatun aw bid'atun. Orang tanya, adakah sembahyang raghaib yang dikenali pada malam Jumaat dalam bulan Rajab? Adakah dia merupakan satu benda yang sunat, ada fadilat ataupun bid'ah? Al-jawabu. Tengok di sini. Hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddul inkar. Suatu bid'ah yang qabih, yang buruk, yang mungkar, yang perlu ditentang sedahsyat-dahsyat keingkaran, yang perlu ditolak. Mustamilatun ala munkarat. Maka dia termasuk di dalam bid'ah-bid'ah yang mungkar. Tengok. Kalau bab lurah, okey, dia kata boleh. Bid'ah di sudut bahasa. Kalau di sudut ibadat, tengok Imam Nawawi kata apa. Terang. Dan Imam Nawawi sebut di dalam Majmu'. Saya ambil contoh sikit-sikit ya tuan-tuan. Tentang masalah, ada sejam lah. Panjang kan? 10 minit lah, kita relax dulu. Ada soalan tak? Soalan tu nanti lah kita buka. Jual nama Imam Nawawi ni tak habis-habis. Siang malam pagi petang. Tak baca betul-betul ni.
Ini saya baca satu soalan sebelum baca terakhir. Imam Nawawi masih membahagikan bid'ah. Adakah Maulana lebih menerima pandangan Imam Nawawi ataupun lebih menerima pandangan ulama yang tiada membahagikan? Dua-dua boleh. Sama sahaja. Kalau Imam Nawawi bahagikan di sudut bahasa. Adapun di sudut ibadat, tak boleh. Menambah di sudut ibadat yang khusus, tidak boleh. Boleh tak terima pandangan Imam Nawawi? Boleh. Tapi apakah ini dimaksudkan oleh Imam Nawawi? Bid'ah di sudut bahasa. Baca betul-betul. Jangan baca sekerat, tebuk-tebuk-tebuk, jual nama Imam Nawawi. Petik nama Imam Nawawi, lepas tu reka. Okey, ada lagi. Dengar sampai habis ni. Macam mana nak bezakan ibadah khusus dan ibadah umum? Kita ulang balik. Ibadah khusus ni disebut terang dalam Quran hadis. Ibadah yang umum ini kita kata macam masalah zikir. Contohnya zikir lepas sembahyang. Memang ada zaman Nabi, zaman sahabat. Tetapi zikir ijtibai, bid'ah tak bid'ah? Tidak bid'ah. Zikir ramai-ramai, tak boleh masuk dalam bid'ah. Dimasuk dalam contoh, ada contoh di sini. Mungkin kita buat, kalau ada masa lain kali kita bahas satu persatu, kita perincikan. Zikir ramai-ramai zaman Nabi tidak ada, sekali dua sahaja. Tetapi oleh kerana zikir itu memang ada perkataan zikir itu selepas sembahyang, dibuat secara berjemaah, tapi sebahagian ulama kata tak termasuk di dalam bid'ah. Sebab bila bid'ah dalalah, setiap dalalah itu finnar dalam neraka. Yang tu kita akan bahas satu-satu. Masalah kunut tidak bid'ah. Zikir berjama'i khilaf yang mu'tabar. Jahar bismillah khilaf yang mu'tabar. Kunut khilaf yang mu'tabar. Yang tu tak boleh kata bid'ah. Yang tu nanti kita perincikan. Cuma hari ini lebih fokus tentang perbahasan Imam Nawawi. Tentang definisi, ta'arif, tentang maksud Imam Nawawi tentang masalah bid'ah. Yang tu kita nak fokus yang tu. Dia kata lebih baik kita berlapang dada untuk mendengar sampai kena lapang dada betul. Kena berlapang dada. Saya boleh terima sama ada kata kulu itu semua ataupun kulu itu sebahagian, boleh terima. Tapi apa maksudnya Imam Nawawi? Okey, tuan-tuan. Santai-santai, jangan panas-panas. Kalau bersembang bincang ayat mutasyabihat jadi panas. Bincang bab bid'ah pun jadi panas. Apa perlu panas? Muzakarah ilmu. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz duk kelahi, dia kata sebelum bulan puasa, dalam bulan Ramadan, musim Syawal pun duk kelahi kau orang. Mana ada kelahi? Kita bahas. Orang kemukakan dalil, kita kemukakan dalil, jawab balik. Kalau rasa tak puas hati, dia orang jawab balik, kita jawab pula. Bukan kelahi. Jadi kesian kat orang awam ni. Dia kata Ustaz ni duk kelahi. Tak ada kelahi. Kita jumpa orang yang berbeza dengan kita, kita peluk lagi. Cuma tak boleh peluk, salam pun tak boleh. Sekarang ni kita buat macam ni je. Tak ada masalah. Ini bukan kelahi, tetapi apa yang dinukilkan, dinakalkan oleh mereka salah terhadap apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Okey, dalam majmu' pula Imam Nawawi kata apa? Wa amal islahu. Wa amal islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jama'an nas 'alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah. Tengok. Adapun membuat makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan manusia, menjemput manusia makan, tidak dinakalkan sesuatu pun, dan dia termasuk di dalam bid'ah yang tidak disunatkan. Buat kenuri arwah. Imam Nawawi kata bid'ah. Sebab apa dia kata ibadat yang khusus? Sebab disebut dalam hadis Nabi. Hadis yang kita bacakan, isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib yang mati di dalam, yang syahid di dalam peperangan Mu'tah, kerana keluarga mereka ditimpa kesibukan. Tengok. Kadang-kadang orang buat kenuri arwah jual nama Imam Nawawi, sedangkan Imam Nawawi juga kata bid'ah. Dia ambil Imam Nawawi hurai tang apa tu? Tang bukan semua tu. Dia buat masuk Imam Nawawi cerita bid'ah di sudut bahasa, dia buat masuk bid'ah di sudut ibadat. Syariat. Di sudut syariat. Orang kampung yang tak baca kitab ni boleh terima telan bulat-bulat ni ustaz tok lebay takkan ustaz tok lebay nak menipu. Ustaz takkan ustaz nak menipu. Kalau Imam Malik, tuan-tuan, kita baca pendapat Imam Malik, di antara hadis-hadis yang Imam Malik tak ambil kepada hadis yang diriwayatkan oleh Pak Lebay.
oleh orang-orang Sufi, orang-orang tasawuf. Imam Malik tak ambil hadis dia. Sepatutnya kepada orang Sufi, orang lebay, tasawuf lah Imam Malik ambil. Dia tak ambil. Sebab ni boleh masuk benda-benda penipuan. Sebab mereka meriwayatkan lebih kepada perasaan. Sebab Islam berdasarkan kepada fakta dan dalil, bukan berdasarkan kepada andaian. Imam Nawawi sebut, kalau nak baca banyak lagi. Contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tentang masalah bid'ah di sudut ibadat. Imam Nawawi buat mai contoh satu-satu. Okey, kesimpulan. Kita boleh terima sama ada sebut semua kulu tu betul. Bukan kata dia tak faham bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab. Dr. Aziz bin Baz kata tak boleh kita semua membahagikan bid'ah tu ada pembahagian, tak boleh. Sebab bercanggah dengan perkataan Nabi. Sebahagian ulama kata kulu tu semua. Yang kata macam tu ulama-ulama Arab. Di antaranya Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Aziz bin Baz dan beberapa ulama yang lain. Okey, satu bab. Masalah yang kedua, yang membahagikan bid'ah itu terbagi kepada 5, itu di sudut bahasa. Tengoklah contoh yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim dan juga di dalam Tahzib Asma' wal Lughat dan disokong oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam Al-Bid'ah Munkarah. Jadi tuan-tuan bacalah. Nak lebih jelas, lebih faham, baca sendiri, mutalaah sendiri, berlapang dada, kena ada keikhlasan untuk mencari kebenaran, bukan nak lawan. Kena ada keikhlasan, kena berlapang dada, kena banyak mengkaji, banyak membaca, buat satu kajian yang betul. Ni tengok orang hurai tak puas hati, terus jawab, terus hentam. Padahalnya kita tak faham apakah ini maksudkan oleh Imam Nawawi. Jadi insya-Allah kalau rasa ada perlu lagi, saya buat siri yang kedua, ketiga dan seterusnya, saya akan bentang lagi masalah bid'ah ni. Walaupun sensitif masalah bid'ah ni, tapi insya-Allah kita akan hurai secara adil. Sebagaimana yang dihuraikan oleh ulama, bukan berdasarkan kepada andaian, tafsiran kita sendiri, tidak. Apa yang dihuraikan oleh ulama, saya hanya makan apa yang disebut oleh ulama. Jadi saya rasa insya-Allah lebih kurang hampir sejam perbahasan ini orang boleh faham. Saya lebih nak fokuskan tentang maksud Imam Nawawi di dalam menghuraikan masalah bid'ah. Adakah dia membenarkan bid'ah di sudut ibadat? Jawapannya tidak. Yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah bid'ah di sudut bahasa, berserta dengan contoh-contoh yang kita bacakan tadi. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.